Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا جبار السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, boleh kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, menututi ilmu pengetahuan pada perjumpaan kita sekali ini. InsyaAllah kita nak mari bicara tentang jalanan ahli kalam dalam masalah nak menyabitkan pegangan. Jalan ni ahli kalam pada nak menyabitkan masalah pegangan. Jadi kita telah tahu pada perjumpaan kita yang telah lepas, iaitu belum daripada hak minggu dululah, mana kata 2 minggu lepas lah kalau kita kecek ni, iaitu pengertian tarif ni'yam, definisi ilmu kalam. Kenapakah dinamakan ini ilmu dengan ilmu kalam, dan siapakah al-mutakallimun, jamak daripada al-mutakallim, iakah dia tu yang dimaksudkan di dalam ini ilmu, dan bilakah timbul ini ilmu kalam ini, timbul bila dia berdasar berjinjak di atas gapo. Kita telah jelas mari dah pada pengajian kita 2 kali perjumpaan lah. InsyaAllah hari ni kita nak mari tengok sebagaimana royak saat ni lah, jalan ni ahli kalam pada masalah nak menyabitkan pegang ni. Pegang ni orang Islam kita ni lah mana pun yang nak pegang, mana kena sipukan hati dia tu dengan pegangan yang tertentu. Maka orang Islam kita ni dia ni ada cara yang tertentu. Ahli kalam dia orang Islam juga, tetapi dibilangkan oleh ulama, kata dia ni tak ada berjalan mengikut hak Islam nak dengan cara penuh-penuh. Dia mendahulukan akal fikiran dia di atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkara yang ghaibiyat, terutama
tentang sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu adalah perkara yang tidak ada siapa pun nak boleh engkar perkara tersebut kalaulah dia tu ahlu ilmu. Kalau ahlul jahil, orang tak erti, maka kita tak patut membicarakan dengan dia, kerana rugi masa. Kerana dia tu bukan ahli, bukan orang yang sepatut kita buat kira. Itu pendirian kita sebagai ahlul ilm ataupun talabatul ilm, pelajar untuk menuntut ilmu pengetahuan sakut parangan agama, kena ambil pendirian, kena ambil cara menterbiahkan diri kita. Kita ahli sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan ulama salafis salih, kita mengikut mereka walaupun kita ni orang khalaf, akan tetapi jalan ni kita adalah jalan ni salafis salih dalam masalah nak memahami tentang pegangan kita. Dan kita kena ambil pendirian, wajib kita kena mengaji, kena belajar. Setelah daripada mengaji dan belajar, jangan senyap, jangan tutup mulut dengan apa-apa hasutan daripada hasutan dunia, sama ada orang besar, sama ada pangkat, sama ada ahli keluarga, sama ada gapo pun tak boleh. Perkara-perkara tu nak mengkuncikan mulut kita daripada nak sebarkan ajaran Islam yang sebenar kepada umat manusia. Itu adalah kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala letak di atas bahu kita, supaya kita tanggung perkara tersebut, dan kita akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata kita buat kerja ataupun tidak. Dan apabila kita buat kerja dengan cara ikhlas molek, bersih hati kerana Allah molek, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan balas ganjaran kepada kita hari yang kita berjumpa dengan Allah, dan dapat kita diredai oleh Allah, dan Tuhan akan mengizinkan kita ni kembali kepada tempat kediaman kita asli, iaitu syurga. Itulah matlamat kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala utuhkan kita mari ke sini supaya kita membekalikan amalan diri kita tu dengan amalan-amalan yang saleh dan amalan-amalan yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita sebagai ahli ilmu nak berhenti daripada bayan, nak berhenti daripada beri keterangan, nak berhenti daripada sebab, walaupun dengan alasan apa-apa pun, walaupun siapa pun, walaupun pangkat apa pun, walaupun harta benda dunia hak mana pun, jangan benda tu menghalangkan pekerjaan kita sebagai ahli ilmu, sebagai talabatul ilm. Itu adalah kewajipan kita. Dan hendaklah kita kena sabar di atas apa kacauan, apa kezaliman, apa perkara-perkara yang tak baik yang mereka itu ejek, yang mereka itu menganying, yang mereka itu mempersenda-senda. Ambil akhlak-akhlak orang yang tidak beriman, mai guna dengan pendakwah yang nak mengajaknya manusia kepada jalanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut jalannya ulama Rabbani. Itu adalah wajib kita sabar, kerana itu adalah sunnatullah. Sebagaimana katanya para ulama, al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Maknanya al-haqqu, benda-benda tu pasti Allah Subhanahu wa taala bantu, kerana Allah taala janji in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita bantu akan agama Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan rintah kepada kita, nescaya Tuhan akan bantukan kita.
dan Tuhan akan menetapkan pendirian kita. Kita akan boleh mengkhitamkan perkataan kita di akhir hayat dengan qauli ats-tsabit, iaitu qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita keluar ruh kita menjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas itu dasar. Itu maksud kata al-haqqu mansurun, tetapi wa mumtahinun. Pasti kena ada cobaan, pasti kena ada orang mengejek, pasti kena ada orang hina, pasti kena ada orang sekat, pasti kena ada orang menzalimi. Akan itu bukan sebab kita nak berhenti daripada hurai, berhenti daripada beri keterangan, berhenti daripada kita itu dakwah, tidak sama sekali. Lalu katanya para ulama lagi, fala ta'jab, tak jadi pelik dah benda tu. Bukan benda tu jadi pelik. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok sejarah rasul-rasul, tengok sejarah para nabi-nabi, para ulama belum daripada kita duduk di atas bantasan ni kena begitu belaka, maka tak ada jadi pelik. Fala ta'jab, fahadhi sunnatur rahmani. Ini iaitu isyarat kelik pada mana? Kelik kepada kata benar-benar pasti ada cobaan, tetapi walau begitu pun Tuhan pasti tolongkan kita. Fahadhihi, ini ni sunnatur rahmani, jalannya yang Allah Subhanahu wa taala pelakukan di atas muka bumi ini. Maka kita sebagai pendakwah tak nak jadi pelik. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Jadi al-mutakallimun ini, puak-puak ahlul kalam ini, dia berjinjak pada masalah. Berjinjak mana dia ambil mauqif, ambil pendirian dia ni pada masalah nama isbatkan masalah pegangan ini di atas gapo? Di atas akal fikiran. Makna kata dia menjadikan akal fikiran dia sebagai iman, dunan naql. Tidak menjadikan wahyu itu sebagai iman, dia menjadikan akal sebagai iman. Kalau kita tengok pada tujuan asal, dia menjadikan akal untuk membantahkan ahli falsafah. Sebab ahli kalam ini gulawa dia ahli falsafah. Nampak tak? Gulawa dia ahlul falsafah. Ahli falsafah yang i'tikad kata Allah kita duduk ni Tuhan tak jadi. Datangnya ahlul kalam main nak mengisbatkan kata alam ni Allah Subhanahu wa taala menjadi dengan cara-cara yang dia itu fikir naik mari. Itu adalah tujuan yang baik, adalah perkara yang baik pada masa tu, pada masa tu, ketika tu, dengan itu masalah. Akan tetapi yang muskilahnya, mereka ni ahlul kalam mari nak guna juga alat senjata dia yang dia guna dengan ahlul falsafah dengan orang bukan ahlul falsafah, iaitu orang Islam yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis an-nabawiyah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia peradakkan, seolah kata dia mengkemukakan hujah-hujah dia yang dia nak kemukakan kepada ahli falsafah pada asal. Dia membalikkan mata pisau dia tu kepada ahli Islam. Maka di situlah kita nak cakapnya, di situlah kita nak keceknya. Ia tak sama di antara orang berilmi dengan orang tak berilmi. Kita nak ambil hujah kita lagi kecek dengan orang bukan orang yang beriman. Kita ambil hujah kita lagi kecek dengan orang yang bukan beriman. Kata Allah ni Tuhan jadi, mari guna dengan orang Islam yang beriman. Kata Allah ni jadi, adakah betul lagu tu? Ya tak betul. Kalau kita nak misal dengan cara hissi, obat penawar hak yang sakit kepala, ya untuk sakit kepala. Hak sakit gigi untuk sakit gigi. Hak sakit perut, ya suku-suku. Bukan hak tulang. Dia ni nak ayat kata ni obat juga. Hanya digana obat juga, walaupun obat sakit kepala pun ya obat juga. Kamu sakit ke apa? Aku sakit perut, ya obat sakit kepala, ya kira tak obat juga. Adakah kena lagu tu? Kalau kata kena, bagi orang hak tak ada berakal. Nah, orang hak kata tak kena, tu orang berakal. Situ ya tepat hak. Jadi inti perbezaan di antara dua perkara ni. Jadi ahlul kalam tak kira qadiman wa hadisan, asal tujuan dia ni dia nak khusum dengan agama, khusum dengan ahli falsafah.
Tapi kita duk kecek ia ambilnya alat senjata yang guna dengan ahli falsafah tu, mari guna dengan ahli Islam yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Nabi SAW. Dan mereka ini iktikad kata alam ni Allah Subhanahu Wa Taala menjadi. Lalu apabila gigi tu dia terkepit, dia terkepit lagu mana? Dia terkepit kata, terkepit dah, mana kata pasti dia tak ada jalan nak jawab. Dia kena jawab kata, kita guna dengan ini cara, walaupun dengan orang Islam, kerana nak jaga orang Islam takut jatuh di dalam gapo? Takut jatuh di dalam cara fahami ahli falsafah. Ini orang panggil kata ihtimal marjuhah. Ihtimal tanggungnya yang tidak ada gapo hujah yang nyata yang terai daripada syarak. Ini panggil tanggungnya saja, nampak ke pendapat dia tak pasti kata nak kena, tak pasti kata nak betul dah. Dah tu dah. Walaupun besar mana pun orang, tinggi mana pun pangkat orang awi pendapat tadi itu, boleh kita tak terima pendapat tu. Sebab alasan tak gagah. Nampak tu tak? Alasan tak gagah. Supaya kita kata kita ni bukan ahli. Hak dah sakut paut dengan nak berubat orang sakit. Sebab kata kita ni bukan doktor, bukan bomo. Dia kata hai tak boleh kita nak ngaji juga. Ha doktor, ha bomo, cara gitu, cara gini, takut-takut orang sakit tu mai cari kita. Ni masalah ni, berubat orang mati hak ni dah ni. Orang bukan ahli tapi nak buat kerja dalam media hak orang ahli tu ada. Tak serah pada ahli, itu masalah. Kalau buat rumah berhutang, kalau mengajar orang pun tubik jadi hemat, kalau puabak orang pun mudarat dan rusak. Sebab itulah katanya para ulama, setengah daripada ilmu nahw orang tu reti setengah, bukan reti semua. Dia memunahkan cakap pe orang Arab. Kalau dia tu meretikan ilmu bomo, ilmu doktor ni, kedoktoran ni, setengah memunahkan jasad seseorang manusia. Terkadang membawa pada seorang manusia tu jadi mati dengan sebab wabak tak kena. Ini dah. Tidak ada jalan yang kamu nak goyak kata tak boleh kita kena ngaji masalah ni supaya kita nak jaga ahli falsafah. Cuma hari ni kita tak tengok dengan cara jelas dan nyata lagi kata ahli al-kalam yang munazarah, yang buat perbincangan dengan ahli falsafah hingga masuknya mereka itu dalam agama Islam dengan cara nyata, tidak ada lagi. Ada tadi itu tu ahlul Islam yang berpegang kepada manhaj salafis salih, akidah mereka itu lagu tu. Kalau kita tengok beberapa tokoh-tokoh ulama yang bicara dengan orang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tarik mereka itu kepada agama Allah daripada mulhid, orang yang tak beriman dengan Allah Taala langsung. Orang yang beriman dengan tidak beriman dengan Nabi Muhammad daripada kalangan Nasara, daripada kalangan Hindus. Mereka ni seumpama Zakir Naik, seumpama Ahmad Didat, seumpama gapan mereka ini akidah salaf. Akidah mereka ni akidah salaf, tapi dakwah mereka itu kepada dakwah pengerban mereka itu menarikkan manusia masuk pada agama Allah ni berjuta-juta. Sampaikan bertukar gereja jadi masjid. Dia bukan ahlul kalam. Hak ahlul kalam tempat hak jawi kita ada hebat-hebat ni, pernah pergi dakwah orang kafir daripada bukan orang Islam masuk Islam dengan cara hebat-hebat ni. Boleh nak bilang dengan anak jari kita. Nak nampak gambar dia dengan sungguh-sungguh tu tak ada. Tapi dok kacau, dok gagah, dok nak hujum. Panggil hujum mana kata nak memperadakkan alat senjata dia kepada ahli Quran was sunnah. Hak pegang dengan akidah salaf. Itu dia. Itu muskilah. Masyarakat hari ini muskilah dok situ. Itu dah. Ahlul kalam ini ahlu yang keras hati, degil, tak dengar orang. Sebab agama nak Quran tak pakai. Ini hadis tak pakai. Ya tak Quran tapi Quran bukan lagu ni. Ya aku seumpama aku nak ni, bukan sumpah kata Tuhan royak. Tuhan royak ni bukan maksud. Hadis Nabi ahad tak berhujah mula lah. Itu makna kata dia ni berdegil. Sebab tu Imam Abi Hanifah kata haula qasiyatul qulub, keras hati. Sebab ahlul kalam kan,
dia tak dengar siapa. Sebab tu mereka ini, wahai ahlus sunnah, hum laisu ahla li husnizan. Mereka itu bukanlah orang yang sepatut kita husnuzan dengan mereka. Kita kena hujah, kita kena bantah akan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat mereka dengan kitab Allah, guna kitab Allah Ta'ala, guna sunnah Nabi SAW, gunanya pendapat para salafis salih untuk memadamkan cahaya, memadamkan api-api yang mereka itu mengakakkan, api fitnah daripada ahli kalam, yang mereka itu cucuh api supaya jadi panas sesama umat Islam. Nak memadam dengan apa? Memadam dengan cahaya daripada Alkitab dan As-Sunnah dan aqwal as-salafis salih dan ulama-ulama yang kemudian daripada ulama il-khalaf yang duduk di atas bantasan ulama salafis salih, kita guna. Cuma al-aql, akal kita itu kena syaggal, bahasa Arab kata. Mana akal kita ni kena matang molek, akal kita ni kena cermelang molek. Karena mereka ini guna akal. Kita gunakan akal untuk membantukan wahyu, mereka gunakan akal untuk membantahkan wahyu. Tidak sama di antara dua perkara ni. Guna belaka akal, tetapi mereka ini guna untuk membantah, kita guna untuk nak membantu akan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan, ahlul kalam, mereka menjadikan akal mereka sebagai wahyu, sebagai imam, akal wahyu sebagai makmum. Lalu dia berhujah, kata kalaulah orang tak berakal, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak mentaklif? Allah Subhanahu wa ta'ala nak retah lagu mana kalau orang tak berakal? Tu nak orang kata akal itu pasti kena ada dulu daripada pada wahyu. Ini panggil istidlal batil. Kerana itu orang yang kata perkataan yang menunjuk kata akal itu khija dia nanti pahal wahyu, bukan nanti membantahkan wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala huikan akal kepada kita untuk memahami apa? Untuk memahami akan wahyu. Sebab tu saya kata afala ta'qilun, tak mutu mikir. Makna kata Tuhan hantarkan wahyu untuk kita memikir, bukan makna Tuhan hantar wahyu untuk kita membantahkan wahyu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala royak tentang perbuatan dia, mereka ni kata tak boleh Tuhan nak buat. Kerana apa? Kerana lazim jadi baru. Allah Subhanahu wa ta'ala royak kata dia ni bersifat lagu ni, orang ni kata tak boleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ni sedia. Mana kata perkara-perkara yang dia mengaji tadi tu untuk nak membantahkan akan ayat Al-Quran, akan hadis Nabi SAW dengan cara dhimnan, bukan dengan sarihatan. Dhimnan makna kata dia diubah di makna, ubah di maksud, ubah di murad Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tu tak? Ada pun ayat Quran yang kata tu ayat Quran, ni hadis Nabi, tapi tempat pelaksanaan dia tak serupa lah dengan Tuhan nak, dengan hak Rasulullah SAW kehendak. Tu tak? Tu dia. Kalau gitu, mereka ni menjadikan akal yang satu sahaja sebagai asal dasar mereka, dan mereka itu menjadikan akal, menjadikan akal satu sahaja sebagai dasar mereka, dan menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW ikut bagi akal dia. Makna kata akal dia adalah perkara yang sebagai hidayah. Wahyu nak jadi hidayah pasti kena ukur dengan akal dulu. Kalau akal nampak sebagai wahyu raya, maka wahyu tu yang menamakan mereka ini dengan muhkamat. Kalau akal yang tak nampak seumpama wahyu, dia menamakan wahyu itu dengan mutasyabihat. Tak? Sedangkan Tuhan turunkan ayat Quran ni, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nama tu ada, panggilan tu ada, tapi maksud yang mereka ini gubah ayat sangkut paut dengan perkara yang tak memakai dengan akal dia lah. Dia kata ayat ni mutasyabihat.
Ayat makan dengan akal dia kata ayat ni muhkamat. Ia tidak ada kaedah yang mati. Nampak je tak? Tidak ada kaedah yang mati. Lagu mana tidak ada kaedah yang mati? Ia kata ayat sakut paut dengan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan ni ayat mutasyabihat. Nampak je tak? Ayat mutasyabihat. Ia kata gitu dengan itlaq gitu. Pas tepat ia kait, ia kata malaikat sifat yang menunjukkan oleh akal. Ya, sifat yang menunjukkan oleh akal daripada sifat yang menamakan sifat ma'ani itu, sifat ma'ani 7 tu lah. Nampak je tak? Ha tu. Makna kata daripada ilmu, daripada kudrah, daripada iradah. Tu makna kata sifat ma'ani yang 7 tu dia kata ini orang panggil muhkamat. Sebab apa? Sebab menunjukkan oleh akal. Tu dalil ayat kata dia ni menjadikan akal sebagai imam, wahyu sebagai makmum. Tu lah. Tu nak kita faham jadi molek. So Allah kata akal dia ni sebagai ketua, wahyu sebagai pengikut. Mau nanti ikut aku. Kalau gitu ulama salaf kata kita nak menjadikan akal siapa sebagai imam. Sebab akal Jahmiyah tak serupa dengan akal Mu'tazilah. Akal Mu'tazilah tak serupa dengan akal anak tiri Mu'tazilah. Akal falsafah tak serupa dengan akal Jahmiyah. Semua waktu tu berakal belaka dah. Berakal belaka. Kalau tak berakal, ya tak boleh lah nak bantah ayat Quran. Nak ubahkan makna ayat Quran, nak ubahkan makna hadis. Tu menunjuk kata ia gunakan akal dan ia berakal. Tapi guna tak kena cara. Sah dah orang kita guna tak kena cara, tak sah buat apa. Benda hissi ni kita boleh tengok. Nampak je dah? Baik. Kalau gitu, akal di sisi mereka iaitu usul al-kulliyah. Orang panggil usul kulliyah. Makna kan usul kulliyah? Makna dasar kesempurnaan dia. Dasar semua tu kembali kelik pada akal. Kembali kelik kepada akal. Dan perkara itu tu terkaya dengan diri dia daripada al-wahyi, daripada al-kitab was sunnah. Tak, nanti tu herayat pun tak apa kita boleh reti dengan akal. Herat, tak nanti tu herayat pun boleh kita reti dengan akal. Hak tu herayat ni nak mengejakkan akal kita sahaja. Bukan dia sebagai dasar. Ya masalahnya orang berpegang dengan manhaj salah dengan orang berpegang hak bukan dengan manhaj salah. Orang pegang manhaj salah, dia menjadikan wahyu sebagai imam, akal sebagai makmum. Sebab otak kita, akal kita, kerja kita nanti faham wahyu, bukan nanti hajar wahyu. Tapi hak ahli sebaliknya, dia menjadikan akal sebagai imam. Sebagai apa? Sebagai tokoh. Tu. Kemudian wahyu sebagai makmum. Dia tak sama situ lah. Kecek lah, nak bicik lah mana, nak pusing lah mana pun, kelik kepada dasar kita sebut saat ni. Kelik kepada dasar yang kita sebut saat ni. Nampak tu tak? Sebab tu mereka ini, ia tak boleh nak lari. Mereka ini tak boleh nak keluarkan diri dia, tekak dia daripada belenggu-belenggu perkara tersebut ni. Dia tak boleh nak keluar sama sekali. Kenapa? Kerana benda ni benda tu lah gutus. Benda bulat kita nak royak kata 4 segi tak leh. Benda 4 segi nak royak kata dia tu 3 segi pun tak leh juga. Ya benda tu tak mari dah. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Dan sebab mereka itu iktimad di atas iktimad ni mana kata dia berjinjak, dia berdasar di atas ini asal ini, menjadikan setengah-setengah mereka, bukan semua, setengah-setengah mereka yang berani kelajak, yang dia ini melanggarkan di atas Allah Subhanahu wa taala dan melanggarkan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bercakap dengan percakapan yang membawakan diri dia tu kepada kebinasaan, ada. Makna kata orang kita ni bahasa dia. Nampak tu tak? Duduk dengan orang yang tak juruh, yang mengkesankan orang tak juruh tu kepada diri dia. Maka orang apabila sayang orang tak juruh,
Kita kata orang tak juh tu jadi ketua seorang. Orang lebih dah kecil mudah-mudah. Nampak tu tak? Maka orang pengikut dia lagi 10 orang tu, bila sekali dengan dia sebelah lah. Dia dalam 10 orang tu dia ada hak menurun, hak tak juh ni ada hak menurun. Faham menurun tak? Makna kata hak turun ikut jinjak langkah ketua dia hak tak juh tu 100% ada. Cepat dah gitu. Lepas tu hak lebih lagi, hak tinggal lagi ada hak pasal mana? Ada pasal kata hai. Dia duduk dalam kumpulan tu sungguh, tetapi dia tak jadi perangai seumpama ketua dia tu. Ada lagu tu. Nampak tu tak? Sebagaimana dalam sejarah lah. Sebagaimana dalam sejarah kita boleh tengok lah. Tu tak? Nak kita reti molek. Benda yang kita nak kemukakan, benda yang kita nak rayak, benda yang kita nak hurai, cuba kita perhati molek dan kita fikir tengok. Duk dengan orang penipu. Tokai yang menipu habis-habis penipu. Anak kali ada dalam tu. Anak kali ada jual dalam kedai dia tu, dalam pasar dia tu. Ada apa yang serupa dengan dia 100%. Tapi ada hak tak serupa. Nah, hak pesen kata tak sel turut jalan ni tu, tapi ada situ juga. Ya tak serupa tu. Serupa dengan orang tak beriman ni lah. Ada orang tak beriman tapi menyakiti orang Islam 100%. Ada. Ada orang tak beriman tapi tak menyakiti orang Islam. Ada darajat lain-lain tu. Kalau maksudnya kau esok pun darajat lain-lain. Bukan darajat tu lah. Ini benda yang boleh kita faham dengan cara fitrah kita yang sempurna, kita faham boleh. Kita mari tengok seorang daripada tokoh ulama dia. Ulama halabih tak juh. Ulama halabih tak juh dah juga. Apa tak ada. Jadi ustaz nipu Belanda. Nah, jadi tok guru berdeki ke orang pun bukan tak ada. Jadi bapa tuduh orang mengumpat ke orang pun belum kok. Benda yang tak boleh. Kita tak ada kecek di atas ashkhas. Kita buat beza di antara al-hukmu alal ashkhas wal hukmu alal awsaf. Kita nak turun hukum di atas orang tertentu, namun ning bakon ning dok sini hukum lain. Tapi kalau kita sebut di atas awsaf, di atas sifat, orang ni ustaz, orang ni bapa, orang ni tok guru, itu panggil awsaf. Sifat tak sama. Kita tak boleh buat beza sini. Terkadang kita buat tubik pendapat ulama tak kena pada tempat. Nampak? Tak kena pada tempat. Ulama yang kecek tentang orang buat turun hukum di atas orang tertentu, kita pergi ambil perkataan ulama, mari turun di atas orang sebut perkara tu dengan sifat, dengan awsaf. Tak kena. Nampak tu tak? Tu demo tu syaitan tu. Perangai pesen kata menentang Quran, menentang hadis, syaitan tu. Ambil pendapat ulama, mereka kata tak boleh kita panggil dia syaitan. Tak bukan. Boleh, tak boleh buat apa. Sebab kita hukum di atas awsaf. Tapi kalau kita kata Allah ni syaitan ni, lain. Yang ada syarat dia. Kita nak boleh hukum tadi tu, nak waktu hukum tu syarat dia ada. Tu tak? Boleh dalam Islam kita. Kalau kita buka bab murtad dalam kitab-kitab fiqh tu, babul murtadin, ada bab dia. Wak hijau lagu ni jadi murtad, wak hijau lagu ni jadi murtad. Itu kecek di atas awsaf, kecek di atas sifat. Akan tetapi nak waktu hukum murtad di atas orang tu, ada syarat dia. Lain. Bainal hukmi 'alal ashkhas wa bainal hukmi 'alal awsaf. Beza di antara hukum di atas seorang tertentu, nama baka orang situ, dengan sifat dia gini. Lain. Nampak tu tak? Tu dia. Ni ketua dia ni hak takjuh ni, hak labih, ulama labih kata. Dengan ittifaq para ulama, hak ni kita kecek di atas apa tadi? Kecek di atas al-awsaf. Tu kalau kita itlaq tu guru, tu.
Tapi di sini ulama lawak tubik nama nyata selalu seorang sebagai contoh. Nah, kata dia ni calon diri dia kepada jalan ni kebinasaan. Lagu mana? Nama Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili. Orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ni adalah pak tiri bagi anak tiri. Pak tiri bagi pengikut Mu'tazilah hak sebelah. Ikut sebelah. Nampak tu tak? Ikut sebelah, bukan ikut habis. Tapi anak tiri lah. Nah, anak tiri Mu'tazilah. Anak tiri dengan pak tiri dua-dua ni mentakdimkan, mendahulukan apa nama? Akal di atas wahyu belaka. Menjadikan akal sebagai imam di atas wahyu Allah Ta'ala tentang masalah perbuatan Tuhan, sifat Tuhan, dan masalah yang ada lagi lah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Ini adalah kewajipan bagi ahli sunnah wal jamaah nak tahu. Jangan kita kata ada tu tak salah ambil PA perangai murjiah. Mari duk sebar-sebar di dalam masyarakat kita. Ya tahu gida tu nanti dulu tak suruh gaduh lah orang akan faham tu. Tak akan faham, tak akan hingga kalau dia sakit kita tak berubat. Bagaimana kita apabila sakit kita di hospital selalu masalah agama kita tak ada tu. Kita ada. Umur tak nanti dah. Nampak tu tak? Kena faham tu kena. Dan kita duk kecek lagu tu kita sebagai orang besar ni. Kita kena tengok juga. Takut masuk di dalam kata syaitan yang bisu. Sekat benar-benar ni dia tak kira siapa. Nampak tu tak? Sekat benar-benar dia pun tak kira siapa. Kita tak nak buat kerja dalam media ni. Kita buat kerja media kita lah. Jangan duk sekat media orang nak faham. Akan tetapi hak kita, majlis kita, jalan ni kita tak usah bimbang. Kita tahu kata di mana patut kita kecek masalah, hak mana kita nak patut nak bincang kecek. Ada masalah khilaf tanawwu', ada masalah kita tak pernah kecek dalam majlis kita. Nah, masalah diri rapat ke diri tak rapat, baca kunut tak baca kunut, kita tak kecek masalah itu. Sebab masalah yang luas. Boleh kita nak pilih pendapat ni ataupun nak pilih pendapat ni. Kita faham oleh situ. Sebab kita mengaji fiqh al-ikhtilaf, al-i'tilaf dan fiqhul khilaf. Kita belajar, kita talaqi, kita ambil ilmu daripada warasatul anbiya tentang masalah. Bukan seumpama bayangan setengah-setengah daripada bayangan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Itu bukan. Orang yang ikuti kita, dengar kita, tahulah kata kita ni tujuan nak gapo. Tapi orang tak dengar, tutup mata, tutupnya telinga, tutup pandangan, tutup hati, tu tak ada siapa boleh nak tolong dia. Sebab dia buat diri dia sendiri. Itu dah. Baik. Jadi Amr bin Ubaid al-Mu'tazili ni orang mari sebut dah ni hak biasa kata hak sakit. Hadis ke hadis. Ayat Quran tapi faham gini. Hak demo faham lagulah demo tu tak kena. Tu dia. Yalah kan? Ada ni bakar ni bukan tak ada tani kita ni ada. Di tanah air kita bukan tak ada. Duk di Mesir banyak mana? Duk di Suria banyak mana? Duk di Iraq banyak mana? Duk di Lebanon banyak mana? Nampak sudah? Ni bakar ni. Tu dia. Lagu mana? Orang yang sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Orang mari nak sebut hadis. Ya baik perangai ahli sunnah apabila orang sebut hadis dia tunduk lalu. Sebut ayat Quran dia tunduk lalu. Kalau ahli bidah wal ahwa sebut ayat Quran, sebut hadis Nabi dia cenguh. Yakat dada dia, yakat mata dia, yakat kok dia, kepala dia, bahu dia. Tu kata ahli bidah wal ahwa. Dia tak sama. Perangai akhlak pun tak serupa. Kenapa tu dah? Imam Malik ni royak kata tak ada kena duk
Basuhkan kaki ni, kita ambil anak jari ni, gosok di celah-celah kaki. Ya pendapat bukan, tak ada hak dia. Hadis apa dia? Dia mujtahid mutlak, bukan pangkat biasa, tapi dia ahli sunnah. Ya tidak, aku tak kena. Tunduk lalu. Nampak je tak? Imam Syafi'i pun serupa ya. Tunduk lalu dah. Berapa tempat dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, lau sahal hadis la qultu bihi. Kalau sah hadis dah aku kata dengan dia. Tengok. Dia ikut sungguh. Sebab tu digelarkan Imam Syafi'i dengan Nasirus Sunnah. Kita apabila sebut sunnah, waktu buat sunnah tu Wahhabi tu. Tu makna kata ahlul ahwa wal bidah tu. Nampak tu? Ahlul ahwa wal bidah ni ya tak berapa dengan hadis. Sebab ya hadis Nabi, sunnah Nabi ni ya nak bawa manusia ni kepada jalan ni yang nak cari makan oleh agama tak boleh. Pak kita tak pandai nak cari makan, dah cara hak lain ni kita tak pandai, otak tak ada. Pandai awak rekod ada agama ya. Nak cari habuah hidup dunia. Nak pergi buat gesek pun tak boleh nak awak, jadi kata nak awak korang. Nampak nak awak kapal tu jauh. Jauh bukan lagu tu. Faham tu dah? Hari tahu kita faham molek. Kata Wahhabi apa nama ni? Kita nak kecek we nampak we jelas kata. Ya mari tanding kita ni bila? Ya bukan masalah ni, bukan masalah yang apa nama orang panggil masalah dini. Masalah orang panggil kata perubdah. Kecek mudah-mudah gitulah masalah dah. Kepada orang tani kita ni, hak yang insaf boleh terima, hak amal raya ni. Ni kita tak biar. Ni kita siapa ni? Kita Syekh Muhammad Anak Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Cetak care pada mana? Cetak care daripada Muassasah Al-Thaqafah Al-Islamiyah Pameng. Piaya cetak, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tok Guru Pameng, Baba Mep Pameng, kalau bahasa petani kata. Dia ni siapa? Natu pada tuan kitab Bakurah. Cetak kitab ni untuk orang petani mengaji. Dan orang petani ni mengaji dengan Baba Mep ni pada ada lagi Mekah. Pada tak ada kata gapo, sebab pada tahu kata anak murid ia ni itu natu dia ni mengajar kitab ni kepada umat manusia. Dengan sebab kitab ni rupa-rupa yang nak membawakan seorang itu kepada menyungutu Allah Ta'ala hilang daripada negeri tani kita. Apabila itlak tani jalan naga masuklah. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Dan kita jumpa dengan anak-anak murid bapa ni, Tok Guru ni beli kitab belakang, kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, cucu Syekh Muhammad Anak Abdul Wahab. Zaman ni kita ada siapa pada ayat atau orang tu Wahhabi tak Wahhabi, tak ada. Masalah Wahhabi apa nama ni, kita nak faham kata dengan cara mudah lah, sebagai istitradat kita nak masuk sini ni, iaitu masalah orang nak duk bukit dengan nak duk kedah. Ya duk balah, duk bincang, tak panggil balah, duk bincang di antara dua pihak. Amal nak duk bukit, sedangkan orang nak duk bukit ni tanah duk kedah. Kuasa yang nak buka sekolah, kuasa yang nak buka jamiah, kuasa yang nak buka tempat apa nama yang nak memajukan ummah, bukan tak kuasa. Ya dua beradik dua beradik. Dia bincang di Makkah Mukarramah, dua beradik, dua pihak ni dua beradik ya, bukan orang lain. Abang ni nak duk bukit. Adik ni nak duk bandar. Adik ni dia kata tak boleh lah abang jual tanah kepada Tok Pek belakang di negara kita. Kita nak duk bandar. Kita kena buat sekolah, kita kena buat jamiah. Apa yang kata dak amat tanah ubi kayu, nak tanah ubi keling tak bukit. Maju nak duk lah ni, nak duk bukit.
Adik kata dak abang, maju kita nak buat jamiah, maju kita nak buat madrasah, maju kita nak buat tubik kitab pada umat Melayu. Tu cara maju. Abang pasal dia yang panah. Nah, supaya kau dengan habis dah katok meja balik habis ai-ai. Ngoyak atas hakil rekan. Nampak tu tak? Kamar dia ada orang tengah lah. Makna kata ada orang menggaduk Mekah, orang Arab dah dah sekali nak bincang kecek dah kan. Masa dia faham tu? Lagu mana? Ayah bega tu pakat tengok lah. Kan awak PM gangan lagu ni. Bahasa tak saya nak bantu mana nak bantu hak adik nampak? Nak bantu hak adik nak buat jamiah, nak buat sekolah, nak buat tu, nak buat ni kemajuan pada umat Melayu kita ni nak angkat darjat umat Melayu kita. Jauhi ke adik. Abang nak marah apabila abang nak marah ni nak buat lagu mana? Orang tak nampak dengan adik. Kena ambil perkataan Wahabi sebab zaman tu Fok India, Fok Turki, Fok Iran, Fok mana ni duk guna alat senjata ni, alat senjata musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni nak nakut kau orang. Kata adik kita ni Wahabi. Tu dia. Berlaku perkataan tu bila? Lepas daripada Baba Umi Pemeng ni duk mengajar kita tauhid di petani ni beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun. Nampak tak? Tahu kita tahu masalah apa? Bukan masalah dini, masalah tak nampak masalah gi mari. Hak ni nak dok bukit, tak sewak ke apa nak tani ubi keling, tani ubi kayu. Nampak tu dah? Patut nak dok kat situ kan. Hak ni nak dok kedai, nak dok bandar dan royak pula kepada umat Melayu atau jangan jual dah tanah. Hak ada kedai tu orang Melayu jangan jual dah tanah tu kepada Pakpek, kepada Cina. Kita dok kedai apa tu kita nak buat jamiah. Kita nak buat universiti. Universiti kita nak buat. Nak angkat darjat kita. Kita kena gerti banyak bahasa. Abang kita tahu kita bahasa Melayu tak sepandai hak lain. Hadik tak nampak. Hadik tak nampak mana? Tuduh. Masalah asal masalah apa? Masalah tak nampak. Gi mari hak ni nak duk bukit, hak ni nak duk kedai tu ya. Kalimah Wahabi masuk tani ni. Lepas dah tu jadi tatawur apa ni? Jadi jadi gapo yang kata jadi tukar bertukar alik daripada masalah nak bukit dengan nak bandar. Jadi cari apabila cari jadi buku tak cari kitab daripada Lebanon, daripada Urdun, daripada Mesir, daripada gapo untuk nak mencemarkan jalan ni dan fikir adik ni. Pasal dia. Tapi Tuhan ni royak kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Taala ni terima doa orang yang bertakwa. Sebab tu dia berjaya adik. Hak abang kat situ, dak bukit sungguh. Hanya dua beradik lepas tu dua-dua ni pakai susah belaka duk dengan pak tiri. Pak tiri kaya. Nampak tak? Pak tiri tu kaya. Pak tiri nampak adik ni nak maju, nak buat maju umat Melayu kita ni. Dia bukan bangsa kita Arab. Ya weh nak bantu. Sebab tu kita ni boleh buka tu, buka ni jadi dok bandar dagang ni. Hani ni tak ada masalah apa kali. Nampak tu dah. Ni nak kita tahu ni sejarah lengkah dah. Nah, orang hak boleh idrak, mana kata boleh faham tu faham dah lah, tak ada gapo kali. Nampak tu dah. Tu nak ayat kata masalahnya bukan masalah gapo? Bukan masalah dini, masalah siasi, politik, masalah kanun, masalah maslahat gitu dan gini. Tu dah kita sebagai umat Melayu kita ni kena tahu ada perkara-perkara lagu ni. Tapi esok tengok lah kalau kita rakyat ni sungguh tak sungguh. Nampak esok tengok tak ada masalah gapo kali. Kita ni nak kemukakan ilmu kita ni kepada orang yang bukan Islam. Kata Islam ni nak kepada gapo? Keselamatan, kesejahteraan, tidak nak kepada kezaliman. Tu. Kita nak mempertahankan hak umat Islam kita dengan itu cara. Kita nak ingat cara. Nampak tu tak? Nak buat umum beratus-ratus lapis ni kena guna alat senjata.
nak guna orang kita sebagaimana orang yang tak ada alat senjata zaman tu ya orang kita tak gerak. Kalau kau samuk tak apa, tebuk bukit je tak apa, je pandai dengan tuan. Tapi kita ni ya umat yang kita tengoklah, kalau kita kacau setara mana pun jejak bumi tak ada pecah kali kita ni. Nampak nak kat batu 15 kilo ni pun tak boleh nak akad dah, tak kuasa dah. Nah, kita ni umat yang kena tahu qadar diri kita duk mana dah. Tu dia. Baik. Lalu Amr bin Ubaid al-Mu'tazili ni orang sebuah hadis kepada dia. Lalu dia kata, "Lau sami'tu," tengok dia kata, "Lau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza," kalaulah aku ni dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ini perkataan malah hadis tak makan akal dia, hak tak masuk akal dia, la radattuhu, nascaya aku akan bantahkan dia, aku akan cenggah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna Khuwaisirah saja hak cenggah Nabi. Ahlul kalam ni pun cengah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sejarah. Walau sami'tu, kata lagi orang tak berani, hak hebat tapi berani tak kenal lagu. Walau sami'tu Allah ya ta'ala yaqul, kalau aku dengar Tuhan kata, dengar Quran lah, orang baca dia dengar, yaqul hadza, akan ini mana isyarat? Ini makna kata ayat Quran hak Tuhan ada cerita, hak Tuhan ada ayat duk khabar tentang hal dia, sifat dia, perbuatan dia. Kalau yang gaib dah terutamanya hak tak sesuai, tak muafakah dengan akal yang mikir tu, la qultu lahu, nascaya aku akan kata bagi Tuhan, jawab bagi Tuhan, laisa ala hadza akhadtu mitsaqan, bukanlah di atas ini aku ni mengambilkan perjanjian denganmu ya Allah. Kalau Tuhan kata apa aku jawab ke Tuhan, kalau Nabi kata apa aku bantah Nabi. Tu dia. Ni perkataan Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili. Pak tiri. Ni hak pak tiri. Mu'tazilah ni pak tiri bagi ahli kalam. Anak tiri dia tak jauh, tapi anak tiri dia lebih baik daripada pak tiri. Nampak tak? Mana kata berani dia tu tak serupa dengan pak tiri. Pak tiri ni jangan pak tiri hak asli, hak asal. Nampak tu tak? Tu dia. Lalu ini menunjuk kata gapa? Dia ni adalah siapa kemocok kepada gapa? Kemocok takabur, kemocok degil pada masalah nak menolakkan nas-nas yang Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di dalam wahyu Alkitab was Sunnah. Apabila perkara wahyu tadi itu, menyalahi akan akal fikiran mereka dan pendapat-pendapat mereka. Orang kata akal mereka dan pendapat mereka itu muhkamat. Apabila ayat Quran ini muafakah dengan akal dan pendapat mereka ini menamakan ayat itu ayat muhkamat. Kalau tak muafakah, mereka itu akan menamakan ayat mutasyabihat, supaya mereka itu nak pauk dan tuai dan nak mematahkan akan itu ayat supaya nak usupa dengan akal dia nak. Ini perkara yang benar, tak boleh kita nak ingkar. Nampak tu tak? Perkara apabila sejarah ni nak ingkar tak boleh. Kalau kata ingkar seolah kata gigi KFC. Kalau rasa kata hebat, cuba buat tengok sikit. Nampak tu tak? Tu dia. Kalau tak tupai jin dan syaitan, dia tak boleh nak buat. Kalau tupai jin dan syaitan, dia akhir sekali rugi tak? Orang kata tengok boleh tapi rugi. Tu yang nak masuk dengan akal tak beda.
Nampak tu tak? Allahu Akbar. Tak sakacir benda hak kita tak ada urai. Nah, kalau kita buat benda hak kita tak kuasa, itu adalah binasa. Itu kaedah mati. Ingat molek. Nah, kita sebagai orang, manusia, lemah Tuhan jadi. Bukan mana kata gagah. Tak sakacir. Antum asyaddu khalqan amis sama'. Kita, hak Tuhan jadikan kita ni dengan Tuhan jadikan langit ni, mana lebih dahsyat? Jadikan langit dengan jadikan kita ni, kita dengan langit ni, Tuhan hak mana jadi payah? Payah langit. No, yang atas langit ni lebih kukuh, lebih gagah daripada kita, lebih tetap daripada kita. Kita ni lemah lah. Tapi dengan sebab degil dan agan tu jadi membawa pada seorang itu tu jadi tak boleh nak terima benda-benda. Daripada ini jalan ni lah mereka itu menindaskan gama nas-nas wahyu dengan akal-akal fikiran mereka. Apa yang muafakah oleh akal fikiran mereka, mereka menyabitkan bagi Tuhan. Apa yang mereka, apa perkara mana wahyu yang menyalahi akal mereka, mereka akan menolak daripada pendapat tu. Mana kata menolak, kata ayat ni bukan ayat Allah, hadis ni bukan ayat Rasulullah. Payah nak lagu mana ada ayat Quran mari gini, hadis mari, dia kata Tuhan tak ada maksud lagu tu, Nabi tak ada maksud lagu ni. Walaupun tupai Nasara, tupai siapa-siapa pun yang boleh buat belaka. Sebab apa? Sebab hawa. Orang kita apabila mendahului hawa, dia boleh buat belaka. Walaupun ada ilmu, walaupun ada ilmu, iblis bukan tak ada ilmu. Setengah-setengah kata para ulama ni kata siapakah jadi guru pada para malaikat. Walaupun pendapat tu kita tak ada tahqiq. Akan tetapi nak ayat dengan cara tasarruf. Kata iblis ni bukan mana orang jahat, bukan makhluk yang jahil. Dia ni makhluk yang ada ilmu. Mana dalil kata yang ada ilmu, dia berkecek dengan Tuhan. Tu pada dah. Kita ni tak boleh nak kecek kata mubasyaratan serta merta amanah kata selalu gitu, dia selalu kecek dengan Tuhan. Direct lalu. Lepas dia orang kita ni kalau kita nak kira dengan akal, nak kecek lagu mana dengan orang besar kalau kita tak pandai, tak ada ilmu, nak kecek tak boleh. Kecek salah. Nampak tak? Tu dia. Di sinilah mereka mendatangkan pendapat-pendapat pada masalah pegangan, pendapat-pendapat yang menyalahi Alkitab dan Sunnah dan pendapat salafus salih. Dan menyalahi juga mereka itu pada ini masalah pegangan akan ijma' para salafus salih. Dan mereka itu akan ubah dengan sebab kaedah yang mereka itu letak akan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu mendhaifkan hadis-hadis yang tak muafakah akal mereka dengan hujah kata hadis itu adalah hadis ahad. Mereka tak berhujah di dalam masalah pegang ni. Menyebab kata dalam Sahih Bukhari sutih sebuah ni makna kata hadis ahad 90% ia tak berhujah dengan masalah di dalam masalah pegang ni. Apa nama orang kata menempati kata hadis tu tak boleh kita nawah hujah menempati kata hadis tu dhaif ataupun hadis tu mansukh, tak boleh kita nak hujah. Tu dia kesal daripada mana? Kesal daripada guna ilmu kalam tak kena pada tempat. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, orang ahli sunnah wal jamaah, orang khalaf nak ikut jinjak langkah orang salaf, tak boleh kita jalan di atas itu perjalanan, kerana itu perjalanan adalah perjalanan yang binasa dan jalan yang kita tak dapat kemerdaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebabkan kita ni akan jadi orang bergerak di hari akhirat nanti kerana kita menyalahi akan Allah, menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita tu hawa nafsu
dan kita turut dengan cara buta tuli, bukan turut dengan ilmu. Jangan ingat kata orang yang kita turut tu nak bantukan kita. Kalaulah orang yang kita turut tu tidak duduk di atas siratal mustaqim, mana dalil kata dia duduk di atas siratal mustaqim? Dia turut Quran, dia turut hadis, jalan mengikut salafus salih dah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berpesankan kepada kita, kata alaikum bisunnati tu, suruh kita duduk di atas sunnah aku. Dan satu lagi suruh kita duduk di atas jalan ni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suruh duduk di atas jalan ni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis al-iftiraq al-ummah. Nah, apa nama kepada 73 puak tu lah. Malaikat dia jalan ni hak aku. Ma ana alaihi, ma ana alaihi. Jalan ni yang aku jalan di atasnya, ada wa ashabi. Wa ashabi, dan jalan ni hak para sahabatku. Hadis ni sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harga sikit habuk pun orang yang nak tadhaifkan hadis ni, kerana hadis ni tak muafakah dengan hawa, tak muafakah dengan pendapat ahlul ahwa wal ahlul bidah. Tidak ada harga sikit pun. Hadis ni pasti dan sabit mengikut qawaid yang diletakkan oleh para ulama hadis dan ulama hadis yang menyabitkan hadis itu nisbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu yang kata ma ana alaihi wa ashabi. Tengok contoh sahabat lagu mana. Sahabat ada buat kerja ke tak? Sahabat ada pergi ke tak? Senang. Kita tak jadi payah gapo kali nak jadi ahli sunnah. Duduk di atas orang khalah, duduk di atas bantas orang salah, tak jadi payah gapo sikit habuk, tak jadi payah gapo, mudah saja. Nampak je tak? Inilah perkara yang nak kita tahu, kata jalan ni kita adalah bergantung jejak di atas Alkitab dan Sunnah, di atas pendapat fahami para salafis salih. Awak apa nak tengok situ? Sebab itu mereka itu adalah contoh tauladan kejayaan bagi ini ummah. Bagi ini ummah. Itu tak? Tu dia. Walaupun ada satu hadis yang orang kata umat kita ni ada kebaikan belaka, ada kebaikan belaka, tak tahu kata di awal ataupun di akhir ada kebaikan, itu pun tak menyalahi. Itu pun tak menyalahi kata apa nama khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Boleh kita campur di antara dua hadis itu mengikut kawaid para ulama. Nak ayat kata orang agama dia ni dia berjalan mengikut orang dulu. Kalaulah dia wa amal lebih, wa amal tu jadi banyak, ikhlas mutaba'ah, ya lebih. Umpama orang dulu tu juga. Tetapi pasti nak boleh kata ada orang agama dia, kena ada orang ada depan. Dan orang ada depan pasti kena berjaya. Sebab apa? Sebab orang belakang nak tengok siapa. Kalau orang depan tak berjaya, cuba kita kira ngotak kita. Tu mudah-mudah ulama kita alasan. Patut bicara dalam kitab-kitab ulama berjilid-jilid lah. Nampak tu tak? Tak apalah tempat yang kita serah kepada ahli ilmu lah situ. Sebab tu kita ni orang tua adalah membinakan diri anak kita, anak cucu kita jadi alim ulama seorang dalam keluarga kita, supaya kita boleh tupai dia di dunia ni lagi belum pada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Bina dia molek, cari tempat mengaji molek, bela dia molek, bela dia molek. Nah, cara dia molek akan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Itulah perkara yang kita nak memberitahukan di sini. InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang lah, kita nak mari tengok apakah maksud al-aql. Akal ni apa maksud?
di sisi ulama salafis salih. Akal di sisi ulama salafis salih ni gapo maksud dia? Supaya nawi kita menjadi jelas. Dan cara ulama salafus salih berhujah dengan akal ni cara lagu mana? InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang. Pada hari ini sekadar sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.